Assalamualaikum dan salam sejahtera murid-murid. Sihat tak? Alhamdulillah sihat. Okey, hari ni cikgu nak ajar kamu satu topik yang baru. Nak tahu tak topik apa? Semangat macam ni lah yang cikgu nak. Semangat belajar yang tinggi daripada kalangan kamu semua. Okey, sebelum tu cikgu ada satu video yang hendak cikgu sampaikan dan yang hendak cikgu kamu semua tengok. Okey? Jelas tak? Bagus. Okey. Selamat menonton. Tak apalah apa nak sucikan diri, nak mohon kepada yang kuasa ni apa. Aja bolehlah hamba duk cuci diri seorang senyawa. Hamba nak pergilah atas batu putih belum ijah, atas gunung bertara dengan awal ni apa. Silalah adik, kalau begitu tak apalah adik. Kalau masa kalau abang ada ke muskil abang, ada kesusahan abang, panggil mamba suruh lamba mu turun ni adik. Kalau begitu tak apalah. Allah mari pasport dulu. Ataupun visa. Tak ada guna pasport. Wak jenis terbaik ke atas turun mari. Jenis turun bawah kereta bumi ni. Sudah masuk di sepadan awak. Tak boleh lah orang kata not to landing. Not to landing. Orang sini kecap berapa lama? Berkecap apa not to landing? Not to landing tu tidak boleh mendarat di sini. Di sini negeri kita, negeri bentara Indra atau negeri bawah bayu. Akulah anak dirimu tahani. Waktu ketika ni jangan kita lewat tengah jalan kalian, jangan gaduh membila masuk. Kerana apa masuk tidak menunggu kita. Kalau kelak ditaruh, orang kan cara menjadikan cara. Sungguh tak kata tidak laku dah. Bagi saya menjadikan sama. Kita mula tu. Kalau gitu tak apalah dulu aku. Maka dua menteri mahu di kaki pandangan ratu. Ayat tiba menuju ke kedai bugis, kedai bersara, kedai keni, Cina Cepor. Siap gunung, siapkan luah, siapkan kaki bunuh hayo kena negeri anak sungai, mengalir ke mengalami laut. Tidak kira di mana tempat anak tapek segala pemberitahu. Siapa saja yang masuk dulu akan menjadikan melatu pada Raja. Okey, baiklah. Selesai daripada tengok video tersebut. Faham tak apa yang video itu ceritakan? Okey, faham. Kalau faham, cikgu ada soalan untuk kamu, untuk uji kefahaman kamu semua. Okey, baiklah. Soalan cikgu macam ni. Berdasarkan video yang cikgu tayangkan tadi, apakah yang dapat kamu rumuskan daripada video tersebut? Ada siapa-siapa ke yang nak jawab? Bagus Amirul. Cuba. Okey, Amirul bagi tahu yang permainan wayang kulit merupakan permainan tradisi yang makin dilupakan oleh masyarakat pada zaman sekarang. Okey, Amirul, awak punya rumusan boleh. Tapi sikit lagi berkaitan dengan topik yang nak cikgu ajar. Okey, ada siapa lagi yang nak bagi tahu rumusan mereka daripada video tersebut?
Okey, Amira. Cuba Amira jawab. Okey, Amira pula bagi tahu yang dapat Amira rumuskan daripada video yang cikgu tayangkan tadi ialah setiap hiburan ataupun tak kiralah hiburan berbentuk video ataupun penulisan mempunyai teknik-teknik penceritaan yang tersusun bagi menarik minat pembaca. Okey. Berdasarkan rumusan di Amira, dapat cikgu kaitkan dengan topik yang hendak cikgu ajar hari ini. Nak tahu tak apa topik yang cikgu hendak ajar hari ini? Okey, hari ini cikgu nak ajar kamu berkaitan dengan teknik plot yang terdapat dalam sesebuah cerita. Jelas tak semua? Alhamdulillah, jelas. Okey, baiklah. Sebelum cikgu meneruskan lagi PDVC cikgu pada hari ini, okey, cikgu ada soalan untuk kamu semua. Okey, soalan dia macam ni. Apakah yang kamu faham dengan teknik plot? Ada sesiapa yang nak jawab? Okey, Hana. Bagus, Hana. Apakah yang awak faham dengan teknik plot? Okey, Hana bagi tahu. Teknik plot merupakan cara pengarang mengembangkan plot cerita supaya lebih menarik. Okey, Hana. Bagus. Jawapan yang tepat. Okey, bagi tepukan kepada Hana. Okey, selesai daripada soalan yang cikgu tanya kat kamu tadi. Okey, kita teruskan lagi PDPC kita dengan aktiviti yang pertama. Cikgu namakan aktiviti ini sebagai aktiviti teka nombor. Di mana cikgu nak kamu pilih salah satu nombor yang kamu suka. Okey, sebelum tu cikgu nak kamu buka handphone masing-masing dan tekan link yang telah cikgu kongsikan tadi. Okey, link yang kamu tekan tadi akan pergi ke web ni yang dinamakan sebagai World War. Okey, untuk aktiviti ni cikgu nak kamu pilih nombor yang kamu suka daripada nombor 1 hingga nombor 8. Okey, cikgu nak kamu pilih. Okey, siapa yang dapat nombor 1 dia akan dapat monolog dalaman. Nombor 2 monolog. Nombor 3 imbas kembali. Nombor 4 kejutan. Nombor 5 suspend. Nombor 6 pemberian. Nombor 7 dialog. Dan yang terakhir, imbas muka. Okey. Daripada nombor-nombor yang kamu semua dapat tadi, cikgu nak kamu tulis pendapat masing-masing berkaitan dengan ke-8 jenis teknik plot yang kamu dapat. Misal kata Hana, dia dapat monolog dalaman. Jadi cikgu nak Hana kemukakan pendapat Hana sendiri, apa yang Hana faham berkaitan dengan monolog dalaman. Begitu juga dengan pelajar yang lain. Jelas tak semua? Alhamdulillah, jelas. Okey. Setelah kamu semua dapat maksud yang kamu semua nyatakan tadi, cikgu nak kamu semua pergi pula ke link yang kedua, link yang cikgu bagi tadi, iaitu link pamphlet. Jadi cikgu nak kamu tekan link pamphlet tersebut dan pergi ke tapak pamphlet yang telah cikgu sediakan. Cikgu nak kamu semua Cikgu nak kamu semua tulis pendapat kamu berkaitan dengan teknik plot yang kamu bolehi. Okey. Okey, kita ada ke-8 jenis teknik plot yang telah kamu tuliskan. Okey.
jelas daripada kamu semua faham apa itu teknik plot yang kamu bolehi. Okey, kita ada suraya, suspend, teknik yang menimbul keadaan tanda tanya atau peristiwa ingin tahu dalam cerita dalam kalangan pembaca. Okey suraya, baik. Untuk Hanis Sofia pula, pemberian. Untuk Hana Asri, dia dapat dialog. Untuk Hasnah, dia dapat kejutan. Untuk Amir, dia dapat monolog. Untuk Amirul, dia dapat imbas muka. Dan untuk Rizwan, dia dapat imbas kembali. Dan Amira, dia dapat monolog dalaman. Jadi cikgu nak kamu tulis pendapat kamu sendiri berkaitan dengan apa maksud teknik plot tersebut. Okey, jadi kamu semua dah tuliskan depan ni. Jom kita semak jawapan masing-masing. Okey. Okey, semua jelaskan yang teknik plot ada 8 kan? Okey, yang pertama imbas kembali. Yang kedua imbas muka. Okey, siapa yang nak teka? Yang ketiga apa? Okey. Tak ada siapa-siapa nak bagi tahu. Okey, cikgu akan terangkan satu-satu. Ketiga suspend. Keempat kejutan. Kelima dialog. Keenam monolog. Ketujuh adalah monolog dalaman dan yang terakhir adalah pemberian. Setiap daripada jenis-jenis teknik plot ni mempunyai maksud-maksudnya yang tersendiri. Okey? Okey, jom kita semak berdasarkan pendapat kamu dengan maksud sebenar untuk ke-8 jenis teknik plot ini. Okey, kita ada yang pertama iaitu imbas kembali. Suatu teknik yang digunakan untuk mengenang semula peristiwa yang telah berlaku. Okey, ada sesiapa yang betul tadi yang dapat imbas kembali? Siapa? Betul tak apa yang kamu nyatakan dengan maksud sebenar imbas kembali? Okey, betul. Yakinnya kamu. Okey, yang kedua ialah imbas muka. Merupakan teknik cara pengarang memberi bayangan awal atau ramalan tentang sesuatu peristiwa. Maksudnya bayangan awal seseorang pembaca terhadap sesuatu peristiwa yang lain. Okey, yang ketiga ialah teknik suspend, di mana merupakan suatu peristiwa dalam cerita yang menimbulkan keadaan tanda tanya atau peristiwa ingin tahu dalam kalangan pembaca tentang peristiwa yang berlaku selanjutnya. Okey, untuk suspend ni adalah merupakan teknik yang sering kali orang gunakan dalam cerita. Biasalah kan, kalau cerita yang tak ada teknik suspend ni dia macam slow lah. Dia macam kurang menarik lah sebab suspend ni dia mengajak pembaca untuk berinteraksi dengan cerita yang dengan cara pengarang mengemukakan cerita mereka. Okey, seterusnya teknik yang keempat pula iaitu kejutan. Kejutan ialah perubahan dalam urutan sesebuah peristiwa yang berlaku secara tiba-tiba tanpa diduga oleh pembaca. Ini juga merupakan teknik yang seringkali penulis gunakan untuk menambah cita rasa dalam penghasilan sebuah cerita. Kejutan. Tahulah kan, kalau kita baca satu cerita tu kita akan jadi tertarik. Itu adalah teknik kejutan. Seterusnya, teknik monolog. Monolog ialah suatu pengucapan atau tutur kata oleh seseorang watak secara sendiri. Maksudnya, seorang watak itu bercakap dengan diri sendiri. Itu adalah monolog. Dan berbeza pula dengan monolog dalaman. Monolog dalaman merujuk kepada percakapan lintasan atau rintihan dalam hati atau fikiran sesuatu watak yang tidak diketahui oleh orang lain. Maksudnya monolog dia bercakap sendiri. Maksudnya dia keluarkan suara untuk bercakap diri sendiri. Manakala monolog dalaman pula tidak ada keluar suara.
Dia hanya bercakap dalam hati dan bermain dalam fikiran. Macam itulah. Okey, yang ketujuh pula iaitu teknik dialog. Okey, teknik dialog ini merupakan teknik yang sering kali kita dapat dan senang untuk kita kenal pasti dalam sesebuah cerita. Maksudnya kalau kita jumpa tanda titik bertindih yang dekat atas pembuka dan titik bertindih di penutup, itu adalah dialog. Dialog merupakan pertuturan antara dua watak atau lebih daripada dua watak. Itu adalah dialog. Okey, yang terakhir adalah teknik pemberian. Teknik pemberian digunakan untuk menerangkan sesuatu peristiwa dalam plot secara langsung. Maksudnya, pengarang memberi gambaran kepada pembaca tentang sesuatu suasana yang ingin ataupun yang hendak pengarang ceritakan. Maksudnya macam ni. Contohnya, pagi yang dingin, embun yang sejuk telah menutupi kampung. Itu adalah teknik pemberian yang diberi oleh pengarang. Okey, jelas tak semua dengan penerangan dari cikgu? Jelas tak? Alhamdulillah, jelas. Okey. Selesai daripada penerangan cikgu dan kamu faham dengan apa yang cikgu terangkan. Cikgu nak uji boleh tak? Tak boleh? Boleh? Alah, tak apa. Cikgu uji kamu dengan soalan-soalan yang senang je. Tak susah mana pun. Cikgu nak uji aras ataupun tahap kefahaman kamu terhadap penerangan cikgu tadi. Okey, baiklah. Sebelum tu, cikgu nak kamu buka link yang cikgu kongsikan tadi. Link ni akan menghubungkan kamu ke permainan tersebutlah. Okey, baiklah. Dah kan? Dah link. Okey, kita akan pergi ke permainan ni. Ni adalah permainan dia. Okey, permainan dia macam ni. Dan cikgu nak kamu Cikgu nak kamu padankan teknik plot dengan maksud-maksudnya yang tepat dan yang betul. Okey? Ini adalah game dia. Okey, baiklah. Sebelum cikgu meneruskan lagi aktiviti ke langkah kedua ni, cikgu ada satu soalan yang hendak cikgu uji kamu semua. Okey, cikgu nak tanya. Apakah yang dimaksudkan dengan teknik dialog? Okey, baru sekejap tadi kan cikgu terangkan. Okey, Amirul. Cuba teka apa itu teknik dialog? Okey, Amirul bagi tahu teknik dialog adalah merupakan pertuturan ataupun percakapan antara dua watak atau lebih watak. Okey, bagus Amirul. Tahniah kerana faham dengan maksud untuk teknik dialog. Baiklah. Cikgu akan teruskan dengan aktiviti yang Okey, baiklah. Cikgu akan teruskan dengan aktiviti yang kedua yang dinamakan cikgu sebagai aktiviti Travelling File 2.0. Sebab apa cikgu namakan dia aktiviti File 2.0? Sebab aktiviti ini mempunyai gabungan antara teknik BBM, bahan maujud dengan bahan alam maya. Jadi cikgu dekat tangan cikgu ada file. Apa ni? File kan? Ya, file. Ada 4 fail. Jadi kelas kamu ada 8 orang jadi cikgu nak kamu buat 4 kumpulan yang terdiri daripada 2 orang ahli.
Okey, cikgu nak seorang wakil daripada kumpulan kamu ambil fail di hadapan ni. Mirul, Hasnah, Suraya, dan siapa nama kamu? Amel. Okey, setiap wakil kumpulan dah dapat fail semua kan? Dapat kan? Okey, jadi permainan ni cikgu sebelum tu cikgu akan terangkan cara permainan Travelling File 2.0 ni. Okey, sebelum ni cikgu dah bagi tahu kamu semua kan untuk baca cerpen Air Mata Dalang. Dengar tak? Kan, cikgu dah bagi tahu kan? Jadi cikgu nak kamu analisis cerpen tersebut berdasarkan teknik plot yang kamu dapat. Contohnya, contohnya kumpulan Amel dia dapat imbas muka dengan teknik dialog. Jadi, saya nak kumpulan Amel untuk analisis teknik dialog, teknik imbas muka yang terdapat dalam cerpen Air Mata Dalang tersebut. Setelah kumpulan mereka dapat menganalisis, cikgu nak kamu isi yang kamu perolehi dalam pamphlet yang cikgu sediakan. Yang cikgu sediakan pada awal pembelajaran kita tadi. Jadi cikgu nak kamu isi kat sini. Setelah kamu isi dekat pamphlet yang telah cikgu sediakan tadi, cikgu nak kamu bertukar lagi fail dengan kumpulan yang lain. Maksudnya kumpulan 1 dia bertukar dengan kumpulan fail kepada kumpulan 2. Kumpulan 2 bertukar fail kepada kumpulan 3 dan kumpulan 3 bertukar fail kepada kumpulan 4. Jadi kumpulan yang dapat fail tersebut perlulah menganalisis menganalisis teknik plot yang mereka perolehi tadi. Jelas tak semua? Jelas kan? Okey, dekat paparan cikgu ni, cikgu dah dapat jawapan daripada kamu semua. Okey, untuk kumpulan 1, Suraya dan Hana Asri, dia dapat teknik imbas muka dan teknik monolog. Okey, tahniah untuk kumpulan tersebut sebab berjaya menganalisis cerpen tersebut. Untuk kumpulan 2, dia Mirul dan Rizwan dapat imbas muka dan teknik dialog. Kenapa teknik dialog? Tak ada. Okey, tak apa. Untuk kumpulan 3, Hasnah dan Nisbia pun berjaya memperolehi petikan daripada cerpen tersebut. Dan kumpulan yang keempat, Amel dan Amira pun berjaya memperolehi kedua-dua teknik plot tersebut. Okey, tahniah untuk kumpulan yang berjaya. Okey, baiklah. Berdasarkan hasil analisis kamu terhadap cerpen Air Mata Dalang tadi, cikgu nak kamu buat perbandingan antara jawapan kamu dengan jawapan cikgu. Okey? Kalau yang betul tu tahniah. Kalau yang salah tu, cuba lagi ya. Okey, baiklah. Cikgu ada slide penerangan untuk contoh-contoh yang terdapat dalam dalam cerpen Air Mata Dalang. Okey? Fokus ya dengan penerangan cikgu. Okey, ini adalah contoh petikan yang terkandung dalam cerpen Air Mata. Okey, baiklah. Selesai daripada aktiviti yang kedua tadi, cikgu akan teruskan dengan aktiviti yang ketiga yang dinamakan sebagai aktiviti Aku Lakon Kau Teka. Jadi di sini cikgu nak
kamu semua. Cikgu nak kamu wakil daripada kamu untuk tampil ke hadapan bagi menarik kad di tangan cikgu ni. Jadi setelah dia tarik, pelajar tersebut perlulah berlakon ataupun menyampaikan teks dialog yang terdapat pada kad yang kat tangan cikgu ni. Jadi pelajar yang lain perlu meneka apakah teknik plot yang kawan kamu sampaikan kepada mereka. Jelas tak semua? Ini adalah permainan yang dinamakan aku lakon kau teka. Okey, ada siapa yang nak cuba? Okey, baiklah Amel. Okey, saya persilakan Amel untuk ke hadapan. Okey, saya dapat teknik kopiah putih di kepala ditinggalkan. Aku mesti meneruskan biarpun perit bagaimanapun. Aku mesti ke sana. Hatinya memberontak sendiri. Okey, apa jawapan dia? Okay, baiklah. Berdasarkan teks dialog yang Amel bacakan tadi, siapa tahu jawapan dia? Oh, okey, Suraya. Apa dia? Okey, Suraya bagi tahu jawapan dia adalah teknik dialog. Oh, teknik dialog. Kurang tepat, Suraya. Okey, siapa yang lain? Ada tak yang lain nak cuba? Okey, Hana. Apa jawapan dia? Okey, Hana bagi tahu jawapan dia adalah monolog dalaman. Okey, Hana, tahniah kerana jawapan dia adalah betul. Okey, baiklah. Bagaimana dengan permainan tadi? Best kan? Mestilah best. Okey, baiklah. Sebelum cikgu mengakhiri pengajaran cikgu hari ini, cikgu ada satu lagi soalan pengukuhan untuk PTPC kita kali ini. Jadi cikgu nak kamu buka handphone kamu masing-masing dan download app Kahoot. Ke semua dah download? Okey, bagus kalau dah download. Jadi cikgu nak kamu buka app tersebut dan salin nombor PIN yang tertera pada paparan cikgu ni. Okay, baiklah, ni nombor PIN dia. Cikgu nak kamu salin nombor PIN dia kat depan ni, dekat app aplikasi kamu semua. Okey, baiklah, kita dah sampai ke penghujung pengajaran kita hari ini. Jadi, cikgu nak pilih salah seorang daripada kamu untuk jawab beberapa soalan cikgu mengenai pembelajaran kita hari ini. Jadi, ada tak siapa-siapa nak volunteer atau cikgu sendiri yang pilih? Okey, cikgu sendiri yang pilih ya? Okey, cikgu pilih... Okey, Hasnah. Okey. Cikgu nak tanya, apakah yang awak pelajari pada hari ini? Okey, Hasnah bagi tahu dia dapat rumuskan bahawa teknik pelot ialah cara pengarang untuk mengembangkan lagi sebuah plot pada cerita supaya menjadi lebih menarik. Okey, terima kasih Hasnah. Okey, yang kedua cikgu nak pilih... Okey, kita pilih yang lelaki pula. Okey, Amirul. Okey, Amirul. Baiklah, cikgu nak tanya kamu. Cuba kamu nyatakan ke-8 jenis teknik plot. Okey, Amirul bagi tahu jawapan dia adalah monolog dalaman, monolog, imbas muka, imbas kembali, suspense, kejutan, pemberian,
dengan apa? Dialog. Okey, terima kasih kepada Amirul. Okey, baiklah. Jadi cikgu nak merumuskan untuk pembelajaran kita hari ini adalah bahawa teknik plot adalah merupakan teknik yang penting untuk sesebuah penghasilan sesebuah cerita bagi menambah ataupun bagi menambah cita rasa dalam sesebuah teknik dalam sesebuah cerita tersebut. Okey, terima kasih.